Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga semua subscriber. Welcome back to EasyFast. Bagi yang belum menekan tombol subscribe, jemput menekan subscribe dan loceng terhadap channel ni sebab aku sentiasa follow perkembangan korang sekali baru follow. Okey, banyak soalan ditanya tentang macam mana cara nak memohon SARA dan macam mana cara nak semak kelayakan SARA. Baik, sebenarnya ada beberapa langkah yang perlu korang ketahui sebelum aku nak sampai ke kemuncaknya. Jom kita video ni. Bagi penerima SDR yang dah pun menerima SARA dan yang bakal menerima SARA nanti, ambil perhatian dalam video ni ada 5 perkara penting yang aku nak kongsikan dengan korang semua untuk pemahaman yang lebih jitu dan padu. Bukan padu tu, padu lain, padu ni kan? Bukan padu baik bagaimana nak memohon? Korang kena dengar betul-betul sampai habis ke 5 poin ini Okey, yang pertama, bagaimana nak memohon SARA? Semangat asas rahmah. Okey, aku jelaskan. Tiada permohonan diperlukan untuk bantuan semangat asas rahmah SARA ni. Kelayakan adalah secara automatik berdasarkan beberapa kriteria. Data e-Kasih dan JKM yang berstatus miskin dan miskin tegar. Ambil maklum. Dan kategori baru tanpa miskin dan miskin tegar. Sebab ada kewujudan 2 kategori baru. Okey. Dan ia bersangkut paut dengan e-Kasih. Jadi kita pergi kepada perkara yang kedua. Apakah sebenarnya e-Kasih? E-Kasih aku jelaskan dengan jelas tentang apakah e-Kasih yang selama hari ni orang duk sembang e-Kasih. Okey. E-Kasih merupakan satu pengkalan data bersepadu isi rumah miskin yang diwujudkan di peringkat nasional bagi membantu merancang, melaksana dan memantau program kemiskinan. Itu dah. Sistem ini juga dijadikan rujukan oleh kementerian ataupun agensi yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam program pembasmian kemiskinan. Itulah dia maksud e-Kasih. Yang selama hari ni kita duk sembang e-Kasih. Itu sebenarnya e-Kasih. Okey. Kita pergi kepada perkara yang ketiga pula. Siapakah yang boleh mendaftar dalam e-Kasih? Okey, aku terangkan. Golongan yang seharusnya kata orang dan digalakkan dan orang cakap harus mendaftar dalam e-Kasih ni ialah golongan yang berpendapatan di bawah pendapatan garis kemiskinan PGK semasa dan boleh mendaftar. Maksudnya semasa waktu beliau nak mendaftar tu orang tersebut berada di bawah pendapatan garis kemiskinan PGK. Okey, kita pergi pula kepada perkara yang keempat. Apakah pendapatan garis kemiskinan PGK semasa yang digunakan? Okey, buat masa sekarang ni pendapatan garis kemiskinan ataupun PGK ialah pendapatan isi rumah bulanan yang disediakan oleh unit perancang ekonomi Jabatan Perdana Menteri ataupun UPE JPM dia punya singkatan lah UPE JPM setiap 2 tahun sekali. Maksudnya setiap 2 tahun sekali maklumat ni akan dikemas kini Okey. Bagaimana individu boleh mendaftar dalam e-Kasih? Benda ni menarik sebab orang ramai tanya pada aku macam mana nak daftar e-Kasih. Baik, aku jelaskan. Ambil perhatian sebab part ni penting. Bagaimana anda sebagai individu boleh mendaftarkan diri dalam e-Kasih. Okey, individu ataupun orang awam kita boleh hadirkan diri ke pejabat pembangunan negeri PPN atau pejabat daerah yang berdekatan pergi pejabat daerah yang berdekatan atau melalui telefon ataupun melalui surat ataupun email rasmi atau membuat laporan ataupun mendaftar kes kemiskinan melalui pemimpin tempatan Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK atau Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JPKKP. Itu dia. Maksudnya yang paling mudah daripada statement yang aku dapat ni, daripada info sahih ni ialah yang terbaiknya kita menghadirkan diri, bukan melalui telefon walaupun dia katakan boleh akan menyulitkan proses yang senangnya nak laporkan yang kita ni seorang yang layak untuk berada dalam data e-Kasih ni, kita hadirkan diri ke pejabat pembangunan negeri. Kalau tak tahu pejabat pembangunan negeri, pergi ke pejabat daerah. Tak tahu pejabat daerah kat mana ataupun ke pejabat pengulu pun boleh. Hadirkan diri, bagi tahu nak daftarkan diri dalam e-Kasih dan mereka akan menguruskannya. Dan selepas tu barulah kita berada dalam pengkalan data e-Kasih. Harap maklum walaupun dikatakan boleh secara email ke apa semua, tapi yang terbaik ialah dengan apa yang aku cakap tadi tu, hadirkan diri. Okey. Dan kita pergi pada part last pada video ni. Macam mana nak tahu layak SARA? Kita nak tahu kita ni layak SARA. Okey, SARA ni berkait rapat dengan e-Kasih.
Jadi, okey, untuk kelayakan SARA, anda boleh membuat semakan, ya. Maksudnya bukan semakan nak tahu kita ni lulus SARA tidak. Nak buat semakan kita ni ada ke tidak dalam e-Kasih, ya. Jadi, anda boleh membuat semakan di laman sesawang seperti tertera di bawah, ya, ekasih.icu.gov.my, ya. Untuk membuat semakan, ataupun membuat semakan di pejabat JKM yang berhampiran. Okey, anda boleh membuat semakan, ya, di laman sesawang yang aku letak kat depan ni tadi, atau yang membuat semakan di pejabat JKM yang berhampiran. Itu dia. Daripada situlah, ya, kita boleh tahu sama ada kita ni layak untuk menerima SARA ke tidak, kelayakan SARA tu. Dan kita harus faham, kelayakan yang kita bakal ketahui itu bukanlah penentu sama ada kita ni layak menerima bantuan SARA itu ataupun tidak. Itu cuma untuk semak nama kita ada ke tidak dalam e-Kasih, ya. Dan sekiranya kita layak, pengakhiran dia kita akan tahu semasa semakan keputusan nanti. Akan terpapar layak dulu ataupun gagal, layak ataupun tidak, setiap amount yang kita bakal perolehi untuk SARA, ya. SARA tahun ni agak menarik sebab dia tak macam tahun lepas, ya. Dia ada 2 kategori baru dan itu menarik perhatian rakyat, ya. Nak tahu sebab golongan bujang pun layak, ya, walaupun bukan miskin dan miskin tegar. Jadi kita tunggu, ya. Jadi walau bagaimanapun diharapkan video ni menjawab persoalan yang banyak ditanya di ruangan komen. Aku perhati je komen-komen, aku tengok banyak soalan yang unsurnya lebih kurang sama, macam mana nak semak, macam mana nak daftar, macam mana nak mohon SARA. Semoga video ni bermanfaat untuk anda. Sekian, Assalamualaikum, salam sejahtera, bye bye.